Assalamualaikum dan selamat pagi bersama saya Akmal Saleh. Ini Ringkas TVS. Rasuah boleh datang dalam pelbagai bentuk. Dalam bentuk wang, hadiah atau harta. Tanpa sifat integriti, individu mudah terjerumus melakukan jenayah berkenaan. Rasuah akan menyebabkan berlakunya pelanggaran proses serta prosedur yang telah ditetapkan. Ini termasuk di dalam urusan kehidupan masyarakat, pengajian, agensi kerajaan dan perniagaan. Oleh itu, Unit Integriti dan Ombudsman Negeri Union di Jabatan Ketua Menteri ditubuhkan bertujuan untuk memastikan penjawat awam tidak terlibat dengan sebarang aktiviti rasuah. Menurut menterinya, Datuk Talib Zulkifli, Union sentiasa komited untuk bekerjasama dengan semua dalam memerangi isu rasuah. Kami mempunyai jawatan kuasa yang termasuk SPRM. Kami bekerjasama dengan pihak SPRM, pihak polis dan pihak-pihak penguatkuasaan yang lain. Terlibat dengan rasuah membuktikan tiada sifat keikhlasan dan integriti dalam melaksanakan tanggungjawab. Tegas Talib, hanya individu yang memiliki integriti saja yang mampu mengelakkan diri daripada terlibat gejala rasuah. Yang kita ketahui di mana-mana saja apabila tahap integriti tinggi, tahap rasuah turun. Itu semua telah terbukti di mana-mana di dunia. Integriti tinggi, rasuah turun. Penerimaan anugerah anti rasuah di peringkat antarabangsa membuktikan komitmen Union dalam menjayakan agenda memerangi rasuah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) memandang serius maklumat bertajuk Konspirasi dan Skandal Rasuah di Malaysia yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. SPRM dalam kenyataannya menafikan dakwaan terbabit yang hanya fitnah semata-mata. Menggunakan nama penulis sebagai Muhammad Fauzan Jamil, SPRM telah menghubungi nombor yang dipaparkan namun penama menjelaskan tidak mengetahui langsung mengenainya. Susulan itu, penama terlibat akan membuat laporan polis berhubung perkara tersebut. Kenyataan SPRM turut menyebut bahawa tomahan itu sengaja diadakan dengan niat mencemarkan imejnya dan berharap polis Diraja Malaysia dapat menjalankan siasatan berhubung perkara tersebut. A701V virus COVID-19 bermutasi yang dikesan dalam sampel kluster benteng LD di Sabah. Ia telah tersebar ke sebahagian besar kluster dalam gelombang ketiga di Semenanjung Malaysia dan Sabah. Kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, mutasi itu pertama kali dikesan dalam kalangan 22 jujukan SARS-CoV-2. Antara kluster gelombang ketiga yang telah dijujukkan ialah Teratai, generasi ketiga benteng LD, Tapak Bina Daman Lela, Perigi, Selaseh, Sagu King, Tenaga, Kasih, Bah Ketel, Bukit dan Kaya. Dedahnya prevalent A701V dalam kalangan kes gelombang ketiga ialah 86%, manakala D614G ialah 100%. Beliau berkata di peringkat global, Afrika Selatan, Australia, Belanda dan England juga melaporkan kehadiran jenis A701V pada waktu hampir sama dengan Malaysia. Kementerian Kesihatan akan terus memantau dengan teliti perkembangan strain virus UK B117 walaupun belum dikesan di Malaysia setakat ini. Kata Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim, turutan genom akan dilakukan dalam makmal sekiranya terdapat strain baru. Bila pengembara yang mempunyai epidemiological link dengan kawasan-kawasan yang berkaitan ini, kita akan melaksanakan genomic sequencing yang diperlukan kepada orang yang positif kepada COVID-19 ini. Ketika ditanya mengenai langkah memendekkan tempoh kuarantin rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara kepada hanya 10 hari berbanding 14 sebelum ini, Dr. Hisham Shah berkata ia diambil selaras dengan Syur Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan autoriti kesihatan luar seperti Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Amerika Syarikat CDC.
Dulu pada awal pandemik kita tetapkan 14 hari ya. Tapi bila kita melihat kepada data luar negara dan lebih penting bila kita lihat daripada data di dalam negara, kita dapati tidak ada banyak perbezaan antara 14 hari kepada 10 hari. Dan bila kita lihat daripada risiko betul orang yang mendapat COVID-19 ini, risiko dia menjangkiti orang lain adalah lebih tinggi kepada minggu pertama infectivity dia. Jadi selepas minggu pertama tu, peluang dia untuk transmisikan virus ini tidak tinggi. Kita ambil keputusan untuk selaraskan dia punya tarikh, dia punya tempoh kuarantin tu daripada 14 hari kepada 10 hari. Ini perkembangan COVID-19 negara. Malaysia pada Jumaat telah merekodkan jumlah kes positif COVID-19 baru sebanyak 1,247 kes. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 100,565 kes. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan adalah 18,576 kes, di mana terdapat 2 kes baru dalam jumlah berkenaan adalah merupakan kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Negeri Selangor kekal melaporkan kes harian baru tertinggi iaitu sebanyak 461 kes. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 309 kes adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lapangan. Sementara itu, di Sarawak, 3 kes positif COVID-19 dikesan. Kes masing-masing direkodkan di Kuching, Lundu dan Miri. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,099 kes. Ketiga-tiga kes diklasifikasikan sebagai kes import. Dalam pada itu, daerah Sibu dan Kuching kekal berstatus kuning, manakala 38 daerah yang lain kekal berstatus hijau. Ini sedikit perkembangan jenayah di Selangor. 4 lelaki yang dipercayai menyamun sebuah rumah di Rawang mati ditembak oleh polis ketika cuba melarikan diri dalam kejadian yang berlaku pada Jumaat. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Datuk Fazil Ahmad, tembakan dilepaskan polis selepas suspek yang menaiki kereta jenis Pro 2 Azia telah melanggar seorang penunggang motosikal yang juga pekerja penghantar makanan. Kesemua suspek melarikan diri selepas melakukan jenayah samun di sebuah rumah. Berdasarkan rekod polis, mereka merupakan kumpulan samun bertopeng yang sebelum ini pernah melakukan lebih 50 jenayah seumpamanya dan memang dalam buruan pihak berkuasa. Keempat-empat penjenayah dilaporkan maut di tempat kejadian. Pemeriksaan di dalam kereta yang digunakan penjenayah telah ditemui senjata jenis parang. Siasatan lanjut berhubung kes masih dijalankan termasuk mengenal pasti masih ada saki-baki kumpulan terbabit. Bertemu kembali. Lembaga Pelancongan Sarawak STB giat menjalankan kempen pelancongan domestik namun tetap berwaspada dengan situasi semasa COVID-19 sekarang. Kata pengerusinya Dennis Ngau, ia adalah sebahagian daripada usaha STB untuk mendorong industri pelancongan tempatan dengan merancakkan aktiviti. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan turut memuji kejayaan penganjuran program pelancongan domestik Sia Sitok Sarawak yang dijalankan STB. Program seperti ini memberi beberapa kesan positif kepada industri pelancongan tempatan dan dengan itu, beliau menantikan pelancaran edisi kedua tahun depan. Dalam situasi pandemik sekarang, beliau merasakan bahawa ini adalah masa terbaik bagi setiap pemain industri pelancongan tempatan untuk mempromosikan destinasi tarikan pelancongan tempatan. Bertujuan memberi nafas baru kepada sektor pelancongan domestik termasuk industri perhotelan. Lebih banyak pakej pelancongan akan diwujudkan. Kata Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Hee Chang Kee, perkara itu akan diumumkan tidak lama lagi. 我们现在我们知道说机票价格不稳定所以我们最近正在跟这个航空公司洽谈。 包括 AirAsia 包括马航，看看他们如何能够跟我们旅游局一起
去设计一些配套啊，就是可能有一定的固定的机票来回古晋、吉隆坡或者是其他沙拉越的这个市镇啊，然后也可能就是跟酒店他们一起合作，你买了机票，然后住在酒店，所以这个配套可能有一个优惠所以我们还在洽谈当中，希望很快就可以公布。Beliau berkata demikian pada satu temu bual khas bersama TVS. Katanya lagi langkah tersebut juga bertujuan untuk membantu industri perhotelan yang terjejas berikutan pandemik COVID-19. Sebelum ini, Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mendedahkan kerajaan telah bersetuju untuk melonggarkan prosedur operasi standard SOP gelembung perjalanan domestik bermula 22 November lalu bagi merancakkan semula aktiviti pelancongan tempatan. Bertujuan memperluas liputan internet di luar bandar, Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Lim Talif Saleh, memulakan projek perintis prepaid satellite broadband Wi-Fi internet di Rumah Gani ICOM Sarike. Sebagai permulaan, tempoh airtime berjumlah RM3,000 telah diperuntukkan. Len Talif yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang akan memohon peruntukan yang lebih besar daripada kerajaan negeri bagi memperluaskan projek itu ke seluruh kawasan Kuala Rajang. Penduduk di sekitar diharapkan dapat memanfaatkan kemudahan tersebut dengan sebaiknya seperti mendapatkan maklumat sahih selain menjadi medium perhubungan antara luar bandar dengan dunia luar. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS hari ini. Jangan lupa teruskan kesetiaan anda bersama kami di TVS. Saya Akmal Saleh. Salam hormat.